Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullahu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'azzimuh wa nukabbir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa qur rabbi zidni ilman. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku ilman, ilmu pengetahuan. Surah Taha ayat 114. Muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi Allah izinkan kita untuk sama-sama kita berada di surau ini, untuk sama-sama kita menunggu masuknya waktu solat fardu zuhur, dan kita teruskan dengan siri-siri kuliah zuhur kita. Dan insyaAllah pada tengah hari ini saya akan meneruskan siri-siri ataupun seperti biasa sebagai bahan rujukan ilmu kita bersama. Saya menggunakan kitab Hadis Kursi, nasihat dan bimbingan Hadis Kursi. Dan kita masih lagi membincangkan pada hadis yang ke-37 kan? Hadis yang ke-37 dan kita berada pada perenggan yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulullahu taala ya bani Adam, ya bani Adam wa iza kasabt, bukan, Allah taala berfirman, wa iza da'atka nafsuka ala qudrati ila dha'ifi fazkuru qadratallahi alayka walau sya'a lasallatuhu alayka wa iza nazala bika bala'u fasta'i bila haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa iza maridta fa'alij nafsaka bis sadaqati wa iza asabatka musibatan faqul inna lillah wa inna ilaihi raji'un, atau kama qala. Ada sambungan hadis ni lagi, berakhir hadis tu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi ini, wahai manusia, jika engkau merasa dirimu kuat dibandingkan orang yang lemah, maka ingatlah kekuatan, yakni kudrah Allah atas dirimu. Jika Allah berkehendak untuk melebihkan kekuatan si lemah, Dia boleh melakukannya. Jika sesuatu bala menimpa dirimu, maka berlindunglah dengan ucapan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jika engkau sakit, maka ubatilah dirimu dengan sedekah. Jika musibah datang kepadamu, maka katakanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baik, di antara intipati hadis ni ada ada 3, 4, 5 intipati hadis ni, 5 pengajaran. Yang pertama, Allah Ta'ala berfirman, jika engkau merasa dirimu kuat dibandingkan dengan orang yang lemah, maka ingat kekuasaan, kekuatan Allah ke atas dirimu.
Tuan-tuan, dalam Al-Quran ni Allah Ta'ala banyak menceritakan kisah para Nabi-Nabi yang terdahulu. Cuma kalau kita baca, kalau kita teliti, banyak-banyak Nabi, daripada ramai-ramai Nabi ni, yang kita ambil lah Nabi yang digelar Ulul Azmi, Nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran, Nabi Musa. Allah khitab Nabi Musa ni, nama dia banyak di dalam Al-Quran. Bandingkan dengan Nabi Ibrahim, berbandingkan Nabi Allah Daud, nak dibandingkan dengan Nabi Allah Isa, nak dibandingkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Nabi Musa? Nabi Musa ni paling banyak dia punya terpaksa menghadapi cabaran, mihnah, tribulasi, terutamanya bermula sejak daripada dia lahir, sehinggalah dia dibesarkan dalam keluarga Fir'aun. Fir'aun ni jawatan dia, nama dia Ramsis kan, Ramsis tu yang sampai hari ni mayat dia ada di Mesir tu. Jadi Nabi Musa alaihissalam, ketika mana dia berdepan dengan, pertama sekali, yang manusia yang paling Allah Subhanahu wa taala laknat dalam Al-Quran, nama dia Fir'aun. Dan Fir'aun yang kalau kita tengok, selalu kita ulang sebut, antara manusia yang mengaku diri dia Tuhan. Sejahat-jahat, sesesat-sesat syaitan, iblis, dia tak mengaku Tuhan. Tapi Fir'aun mengaku Tuhan. Satu. Yang kedua, bila Allah telah binasakan Fir'aun, maka pada ketika itu datang pula orang yang menentang Nabi Musa. Siapa dia? Qarun. Qarun dengan Fir'aun. Fir'aun mati dulu. Jadi Qarun ni asal dia ni beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, dan dia antara orang yang alim kitab Taurat. Zaman Nabi Musa yang alim kitab Taurat ni, yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Allah Harun, yang ketiga Qarun. Qarun ni hebat, dia punya ilmu dia belajar dengan Nabi Musa. Cuma dia tak puas hati dengan Nabi Musa. Kalau kita baca dalam surah Qasas kan, kisah bagaimana ketika Nabi Musa membawa 70 orang Bani Israel naik di Bukit Tursainar, kemudian nak tunjukkan kepada Bani Israel yang beriman kepada Nabi Musa bahawa Nabi Musa boleh berkata-kata dengan Allah. Sampai di Bukit Tursainar, pada ketika itu salah seorang yang ada 70 orang tu sepupu Nabi Musa. Siapa dia? Qarun. Jadi bila dia tengok Nabi Musa berkata-kata, semua Bani Israel kata, hebat Musa, macam mana boleh berkata-kata dengan Allah. Yalah, sedangkan Allah Ta'ala tidak mentajalikan zat dia, tidak menampakkan zat dia. Nabi Musa berkata-kata saja. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi akhirnya timbul perasaan iri hati di kalangan Qarun. Di Qarun ni. Pasal apa dia iri hati? Kebetulan Qarun ni Allah Ta'ala bagi 3 kelebihan kepada dia. Yang pertama, Qarun ni harta banyak. Yang kedua, Qarun ni cerdik. Yang ketiga, muka dia handsome. Ada riwayat mengatakan, ada sama satu lagi, suara dia merdu. Tuan-tuan, kalau ada 4 perkara ni, ada harapan jadi Qarun, tuan. Harap-harap jangan ada lah. Dan harta banyak ni, saya nampak di kalangan surau yang datang awal ni taklah banyak sangat harta. Boleh-bolehlah. Bolehlah. Rumah pun hutang, moratorium pun tambah lagi 3 bulan kan. Bolehlah. Kereta pun tak adalah pakai kereta kuda kan. Pakai kereta kancil ya, macam tu lah. Okey lah. Tak kaya sangat. Tapi Qarun, kalau diistilahkan ulama-ulama atau ustaz-ustaz yang istilahkan, ustaz ni pun dapat daripada ulama-ulama tu, guru nak menggambarkan banyaknya harta Qarun ni, dia kata diletakkan dalam peti 7 ekor unta bawa. Anak kunci. Anak kunci, dia bukan harta, anak kunci. Kalau seluruh Malaysia ni kumpul anak kunci JKR ni, tuan-tuan, ada tak 7 ekor unta bawa tuan? Saya rasa tak sampai kot. Itu Qarun nak gambarkan kekayaan dia.
Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kalau dia keluar ke pasar tu dengan berbagai kemegahan-kemegahan dia pakai. Kalau dia dapat pingat ni tuan, pingat dia ada 2 papan ni. Kalau dia dapat anugerah banyak-banyak datuk ke Tan Sri ke apa ke, dia punya selempang tu kalau ada 20 selempang dia pakai. Kena pergi pasar je. Kaya Korun ni. Dia punya guard dia pakai Ferrari tuan-tuan. Dia punya bodyguard Bentley. Tapi yang tu tak adalah kitab, tuan-tuan janganlah cari kan. Nak ceritakan kayanya Korun. Dan dia pengaruhi Bani Israel ni. Harinya Bani Israel kata, alangkah bagusnya kalau kita ni kaya macam Korun, senang ya. Jadi yang menyebabkan pada ketika itulah bagaimana ringkas cerita dia datang turun firman Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi Musa supaya mensyariatkan kepada Bani Israel keluarkan zakat. Dan zakat pada zaman tersebut bukan zakat macam zaman kita ni. Zakat pada zaman Qarun ni, Fir'aun Nabi Musa, setiap alfid dirham, dia kata setiap alfid, makna dia 1000 dirham, kadar zakat dia dirham. Dirham ni makna satu dirham. Setiap alfun dinar, setiap 1000 dinar wang emas, kadar zakat dia dinar, 1 dinar. Dan setiap 1000 ekor kambing, kadar zakat dia seekor. Jadi pada ketika itu ialah Qarun ni tuan-tuan, harta dia bukan macam harta kita, kerja sebulan bayar gaji, dapat gaji, habis semua duit kita kan. Dia Qarun ni harta dia banyak. Bila keluarkan zakat, nak keluar zakat, dia enggan mengeluarkan zakat. Dia kata apa? Dia tuduh pula Nabi Musa. Dia kata Musa ni dah mula dah. Dia dah mula dah ambil kesempatan nak ambil harta kita. Maka Qarun ni keluar ke pasar, kemudian beritahu, kamu nak tahu tak Musa ni, dia fitnah Nabi Musa. Fitnah kata Nabi Musa nak ambil harta kita. Habis tu apa perlu kita buat? Kita panggil Musa sekali, ceramah lah, lama kita tak dengar tazkirah dia. Contoh tu lah, panggil Musa. Tanya, wahai Musa, kalau sekiranya Allah Ta'ala kalau sekiranya seorang di kalangan kami ni Bani Israel yang beriman dengan ajaran yang kamu bawa ni, yang ajaran Islam, kalau sekiranya dia mencuri, apakah hukuman dikena kepada kami ni? Dia kata maka dikenakan hukuman potong tangan. Makna dia hukum hudud ni ada di dalam hukum mencuri potong tangan, ada dalam kitab Taurat. Okeylah Musa, kalau didapati seorang itu berzina, apakah hukuman dia? Maka dia ceritalah berzina ni hukuman dia 100 kali sebatan. Ada. Jadi pada ketika itu, sebelum tu Qarun telah mengupas seorang perempuan supaya memfitnah Musa melakukan zina dengan dia. Perempuan ni diupah dengan bayaran dalam riwayat menyebut 1 pinggan emas. 1 pinggan emas. 1 pinggan lah kita ambil. Pinggan apa yang sekarang ni kita pakai? Janganlah pinggan polystyrene tuan-tuan. Pinggan apa yang nipis tu, pinggan apa kak? A coral. Nyampah bunyi kan, coral. Pinggan coral tu berapa gram agak-agak? Kak pun tak ingat juga. Abang tak kisah abang pinggan melamin pun tak apa kan. Janji boleh nasi, boleh lauk, makan sudah kan. Ambil lah 5 gram lah tuan-tuan kan, 5 gram. Kalau 5 gram emas tuan-tuan, 5 gram 5 gram apa sangat, ringan sangat kan. 100 gram lah, 100 gram kan. 100 gram. 1 gram emas kalau ambil harga hari ni tuan-tuan, kalau ambil dinar ni lebih kurang 1 dinar 3.6 gram kan. 3.6 kali dengan 100 macam mana nak kira? Makna kali dengan RM250 lah. Kan? Makna 1000 gram, 100 gram kali dengan RM2,250. Senang cerita lah. Berapa agak-agak tuan? Kali 200 sudahlah. 2 kali 10 apa? Takkan saya pay 10 pun tak lancar. Kan? 200, ambillah 200 ribu. Makna dia bayar dekat perempuan ni 200 ribu untuk fitnah kepada Musa. Contoh. Jadi akhirnya Nabi Musa alaihi salam
dia kata, wahai Qarun beritahu Musa, ni perempuan ni mendakwa satu Mesir ni semua dah tahu dah kamu telah berzina dengan dia. Nabi Musa tanya kepada perempuan ni, dia kata, wallahi, dan kalau sekiranya kamu berbohong, aku akan doakan orang yang berbohong ni sebagaimana aku doakan kepada kebinasaan Bani Israel dan juga Qarun, yang mana Allah telah membelah lautan dan mengelamkan Bani Israel dan Fir'aun. Sebelum tu Fir'aun kena binasa dulu. Jadi Nabi Musa tanya kepada perempuan yang mendakwa, yang diupah oleh Qarun ni supaya memfitnah Nabi Musa. Jadi pada ketika itulah bagaimana Nabi Musa kata, adakah ini yang adakah kamu mendakwa aku melakukan perbuatan zina dengan kamu? Kalau kamu berbohong, aku akan doakan sebagaimana binasa Bani Israel dan Fir'aun. Musa, akhirnya perempuan dia kata apa? Ya Musa, la, tidak, aku sebenarnya diupah. Aku sebenarnya diupah dengan sepinggan emas untuk nak buat pengakuan dusta kepada Musa. Pada kamu wahai Musa, aku dibayarlah, difitnah. Ia menyebabkan pada ketika itu Nabi dia kata, maafkan aku Musa, dan akhirnya dia bersama dengan Nabi Musa perempuan ni. Dan semua yang pengikut Qarun, dalam riwayat menyebut pengikut Qarun ni ada lebih kurang 40,000, 30 ke 40,000 orang, ramai dia punya pengikut dia. Kalau sekiranya kamu terus bersama dengan Qarun, aku akan doakan sebagaimana Bani Israel dan sebagaimana Fir'aun dibinasakan di laut Khulzum, nama dia sekarang ni Laut Merah lah, yang Allah telah membelah lautan tu. Jadi tuan-tuan, bila dengar percaya, takut kepada Nabi Musa. Bila semua Bani Israel ni bila dengar macam tu, semua pakat-pakat yang bersama dengan Qarun, pakat-pakat keluar grup lah tuan. Dalam bahasa moden kita panggil left group lah. Pakat-pakat left group semua, exit group apa sebagainya, yang menyebabkan tinggallah Qarun bersama dengan pembantu dia, dua orang tinggal. Dan pada ketika itulah Nabi Musa berdoa, ya Allah, banyaklah datangkanlah hukuman ke atas Qarun, ataupun dalam istilah lain dia disebut datangkanlah ajal ni kepada Qarun. Ajal ni sampaikan waktu dia. Ajal tu maksud dia sampai waktu kan, tapi kita orang Melayu sebut bila ajal mati kan. Dia mati ni matilah tuan-tuan. Ajal ni makna sampai waktu. Contoh kita panggil Tok Bilal. Kenapa? Dah sampai ajal dah. Ustaz, mana tak sampai ajal lagi sekali lagi? Bukan ajal kau, ajal sampai waktu azan. Ajal tu maksud dia sampai waktu. Makna sampainya waktu. Wahai Musa, kata Allah Ta'ala, minta apa yang kamu nak, binasakan dia dengan tenggelam dengan harta-harta dia. Maka pada ketika itu Qarun ditenggelamkan sedikit demi sedikit. Mula dalam riwayat menyebut tenggelam sampai ke mata kaki. Mata kaki dia merujuk kepada buku lali. Tak boleh bergerak dah tuan. Tak boleh bergerak. Bumi ni pegang kaki Qarun, tak boleh bergerak. Kemudian Nabi Musa berdoa lagi, naik sampai ke lutut, naik sampai ke perut. Akhirnya ditenggelamkan Qarun dengan harta-harta dia sekali. Dan dalam kitab tafsir menyebut, wallahu alam, dalam kitab tafsir menyebut bagaimana Qarun sampai hari ni dia punya jasad dia tu masih lagi tak sampai ke dasar perut bumi ni. Dan setiap hari Qarun ini dia akan dihenjak ke dalam perut bumi ni setinggi orang berdiri. Berapa orang berdiri tuan? Jangan ambil Aznor, yang tinggi sikit lah. JKR siapa paling tinggi tuan? Setinggi orang berdiri dia henyak, sehinggalah malaikat Israfil meniup sangkakala. Na'udzubillahi min zalik. Ini berlaku pada Qarun. Sebab apa? Tak puas hati dengan Nabi Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab dia punya kepandaian dia. Kepandaian dia sampai ke tahap dia ni boleh ambil dalam riwayat menyebut dia panggil tembaga dia campur-campur dengan, kalau tak silap saya, campur dengan besi ke, dia campur-campur jadi fiddah ni perak yang bernilai, perak yang berwarna putih.
Dia ambil pula campuran daripada tembaga dengan rohas. Rohas ni macam apa? Alamak, apa ni yang lembut-lembut tu, yang lembut-lembut orang buat wiring elektrik dulu-dulu tu. Timah. Alamak, sebut kat timah pun lupa. Timah ditampur dengan timah tu, campur pop jadi emas. Ada orang JKR boleh buat macam ni tuan? Kalau tuan-tuan boleh buat, tuan-tuan tutup pohkong tuan-tuan. Dengan Habib Jewels, tutup lah tuan-tuan. Itu kepandaian dia. Jadi sebabkan dia pandai ni, dalam riwayat Israiliyat menyebut Nabi Musa ni tuan-tuan, dia pandai ilmu kimia. Dan ilmu tu dia pandai, kemudian dia ajar kepada Korun ambil ilmu tu lah untuk kepentingan diri dia. Ilmu kimia. Tahu ilmu kimia bang? Saya belajar dulu, kita belajar tentang 4 tentang 5 ilmu kimia kan. Tapi belajar yang basic lah. Siapa yang kelas sains, belajarlah. Zaman saya dulu ada kelas sains. Dan saya alhamdulillah kelas sains juga. Tapi bukan sains itulah, sains pertanian. Punya bangang tak bangang kita ni kan. Kelas sains ni pandailah. Bila sains dia kerja fizik, biologi dengan kimia ketiga tu. Aku kata ya pening. Memang tak faham abuk pun kimia tuan. Sampailah belajar dekat Mesir. Belajar kat Mesir, Universiti Azhar tu pun ada belajar kimia juga. Ya Allah, pensyarah hebat tuan-tuan. Pensyarah dekat Universiti di Kahirah tu, dia belajar kimia ni, dia belenggang ya. Dia buat kapur ya, zaman tak ada whiteboard lagi. Dia buat kapur ya, dia tulis. Kata QX kuasa 2 campur dengan XX kuasa 2, jawab sama juga. Jawapan dia X kuasa 2 tolak 3. Saya kata apa benda lah QX ni, langsung tak faham apa tak. Memang konformnya 4 tahun tu gagal memang kimia kan. Tak apalah, ceritakan bagaimana Korun, Nabi Fir'aun, Nabi Musa dia pandai ilmu kimia. Jadi sehingga kan dia pandai, dia mendakwa dia lebih pandai daripada Musa. Jadi dalam persoalan ni, kenapa Allah pilih dia jadi nabi? Sepatutnya aku jadi nabi sebab aku lebih cerdik daripada Musa. Itu dia tak puas hati. Itu Korun. Yang ketiga, dia mengatakan dia ni muka dia handsome. Muka dia handsome, cantik. Yalah, kita orang Melayu nak kata handsome sangat taklah, tapi manis adalah kata Piramli kan. Nak handsome sangat tak se-handsome kalau kita tengok Bani Israel kan. Tak se-handsome tu lah. Dan suara dia merdu. Suara dia merdu. Kita orang Melayu ada tak merdu? Adalah juga kan, tapi tak semerdulah Nabi Daud kan, tak semerdu Fir'aun Korun kan. Tu ada tak tangtulah yang ada kan. Jadi Allah Taala nak tunjukkan kepada kita tentang bagaimana manusia. Cuma beza dia Korun, Fir'aun ni Allah khitab dalam Al-Quran bila dia dah mati. Yang hebat zaman Nabi SAW, Allah khitab, Allah sebut dalam Al-Quran masa dia hidup. Siapa dia? Abu Lahab. Kan kita baca selalu kan, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Allah khitab, Allah laknat, Allah Allah murka kepada Abu Lahab ni masa dia hidup. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Bersama dengan isteri dia, wa mra'atuhu hammalatal khatab. Dua manusia ni Allah khitab masa dia hidup. Tapi Fir'aun, Korun masa dah mati. Allahu akbar kan. Itu contohlah Allah Taala nak, jika kamu merasa diri kamu kuat, kamu gagah boleh berlawan, kuat dengan harta yang kamu miliki dan berbagai dibandingkan dengan yang lemah, maka ingatlah kudrah Allah, kehendak Allah. Itu kalau zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang dulu seorang yang lemah, duit pun tak apa nak ada. Siapa nama dia? Sa'labah kan. Sampai hari ni cerita Sa'labah popular kan. Yang enggan mengeluarkan zakat. Baik, itu yang pertama. Jika kamu merasa diri kamu kuat, ingat kehendak Allah Taala ke atas diri kamu. Jika Allah mengkehendaki untuk melebihkan kekuatan si lemah, dia boleh melakukan. Allah Ta'ala ni tuan-tuan tahu seorang manusia ni lemah. Tapi kalau Allah nak bagi kekuatan, Allah boleh bagi. Contoh yang paling mudah lah Perang Badar. Perang Badar ni kita tahu perang yang menyaksikan bagaimana tentera Islam menang. Walaupun jumlah yang
Sedikit, 313 orang menentang golongan musyrikin Mekah, bilangannya 900 hingga 1000 orang. Biasa dengar ke? Kita biasa dengar cerita perang Badar kan, tapi bulan Ramadan lah. Jadi perang Badar ni saya buat sinopsis sikit dia kan, kisah dia bagaimana perang yang pertama dalam kalender Islam. Sebenarnya kalau ikut secara resmi, bukan resmi lah, secara dah dia siap kelengkapan untuk perang Uhud. Perang Badar ni berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Asal dia bukan pergi ke Badar ni untuk berperang. Dia Badar ni pusat pemerintahan Islam masa tu Nabi ada di Madinah. Badar ni di mana? Katakanlah Madinah ni atau Mekah lah. Katakanlah Mekah ni di Kuala Lumpur. Madinah di mana? Katakanlah di Ipoh. Badar di mana? Penang. Tu makna Badar dengan Madinah tu jauh. Jadi asal dia nak pergi ke Badar ni pasal apa? Sahabat-sahabat mendesak, ya Rasulullah, boleh tak kita sekat kabilah dagang daripada Mekah yang nak berdagang ke Syam? Tuan-tuan, nak pergi ke Syam ni, nak pergi ke Syria ni, dia tak boleh tidak daripada Mekah, dia mesti melalui Madinah. Jadi kami nak sekat kabilah dagang ni. Sebab apa? Kami nak ambil harta kami balik. Kan 2 tahun sehijrah ni, Nabi SAW hijrah, kan harta umat Islam dirampas. Keluarga Ummu Salamah harta dirampas. Harta Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dirampas. Banyak lagi lah harta sahabat-sahabat dirampas. Jadi musyrikin Mekah ni rampas harta umat Islam, dia bawa pergi meniaga, modal dia tak ada. Modal dia kami punya modal, kami nak balik harta kami. Boleh tak kami sekat? Maka Nabi kata, okey, siapa yang nak pergi Badar? Siapa yang nak pergi turun Badar? Jom kita pergi sekat. Jadi persiapan sahabat-sahabat pergi Badar ni bukan untuk pergi berperang. Persiapan dia untuk nak sekat saja kabilah dagang ni. Sebab tu Nabi kata siapa nak pergi, boleh pergi. Siapa tak pergi pun tak apa. Jadi sahabat-sahabat yang pergi itu tidak ada persiapan perang. Pergi-pergi, ada yang pergi pakai selipar Jepun, pakai baju pagoda pun ada. Ada yang pakai seluar track suit pun ada. Tak adalah kelengkapan perang ni. Yang naik unta, naik kuda ada seorang dua. Dia tak ada bawa senjataan. Yang menyebabkan pada kita sampai di Badar, tengok-tengok rombongan Abu Sufyan yang ketuai rombongan tu tak ramai tuan, 40 orang yang rombongan Abu Sufyan ni dah lepas pergi ke Syam. Okey, kalau lepas Syam, bila jangkaan dia balik? Semua ahli korporat ni banyak. Bila jangkaan dia balik? Dia lepas berniaga ni, jangkaan dia balik, katakanlah lebih kurang 2 minggu. Lepas 2 minggu kita tunggu pula di sini. Lepas 2 minggu tu Abu Sufyan ni dia cerdik tuan, ketua kan. Dia kata kita dah dapat kekayaan atau keuntungan daripada perniagaan ni. Jadi kita nak lalu Madinah ni, kawasan yang beresiko tinggi. Maka pada ketika itu Abu Sufyan hantar dia punya spy, SB dia, seorang yang mendahului tengok sebelum lalu Madinah ni ada tak tentera-tentera Muhammad, tentera Islam ada di situ. Maka dia utus seorang nama dia Dabdab bin Amir. Ada mengatakan Dabdab bin Amar. Dabdab ni pergi dia jalan dululah, rombongan belakang gini, jalan, tengok daripada jauh, dia nampak ada 2 ekor kuda yang sedang riki kawasan tu. Dia nampak 2 ekor kuda ni, kemudian dia patah balik bagi tahu Abu Sufyan, di Madinah agak berbahaya. Dia kata sebab ada 2 ekor kuda aku nampak, dan aku tak tahulah kuda tu orang Madinah ke orang mana, wallahu alam. Abu Sufyan kata, ya, kumpulan yang lain tunggu di sini, tunggu di Badar ni. Dan Abu Sufyan pergi kat mana lokasi kampung jumpa kuda. Dia tunjuklah kuda jumpa dekat situ. Kemudian Abu Sufyan pergi tengok kuda tu tak ada dah. Yang ada cuma tahi kuda yang ada. Jadi akhirnya Abu Sufyan ni apa? Dia ambil tahi kuda, contoh ni contoh tahi kuda kan. Dia ambil tahi kuda ni, Abu Sufyan buat apa? Dia ramai tahi kuda ni keluar dekat celah-celah tangan dia ni. Bunyi dia kotor kan. Saya baca dalam sirah ni. Keluar dekat celah tangan dia, tengok. Dia kata ini bukan kuda Taif. Ini bukan kuda Mekah. Ini bukan kuda tempat-tempat lain. Ini kuda Madinah. Sebab apa? Tahi dia tu makanan dia lain. Mekah makanan kuda lain. Madinah makanan kuda lain. Makanan kuda lain. Jadi ini kuda ni kalau ikut makanan dia, makanan kuda daripada Madinah. Maknanya ini tentera Muhammad. Tuan-tuan, Abu Sufyan ni terror tak terror dia taik kuda Madinah, taik kuda Taif dia kena.
Tuan-tuan duduk JKR ni kenal taik kambing Kuala Lumpur dengan taik kambing Shah Alam? Tuan-tuan kenal kan? Balik boleh cuba lah test tengok. Itu bagaimana teror dia. Jadi akhirnya dia perintahkan Dr. bin Amr ni ataupun Amir ni, kamu pergi balik ke pesit kuda kamu sampai ke Mekah dan minta bantuan orang Mekah. Elok sampai di Mekah, kemudian dia ambil dia punya pedang, dia selah muka dia ni daripada hidung ni sampai ke pipi, dia selah berdarah-darah ni. Dia pun berlakon lah. Dia kata kami kena serang dekat Muhammad dekat Badar. Jadi pada ketika itu Abu Jahal, dan Abu Jahal ni apa lagi tuan-tuan, kurang hajar punya Muhammad. Dia kumpulkan semua orang musyrikin Mekah, dan pada ketika itu ada lebih kurang 1,000 orang bala tentera. Dia kumpul-kumpul, bertolaklah pergi. Elok nak sampai dah. Contoh kalau Badar tu di Pening kan, tengok-tengok sampai dekat Bagan Serai, tengok-tengok Abu Jahal dah, Abu Sufyan dah melepasi dah. Kamu kata kamu kena serang. Tak ada, dia kata. Mulalah Abu Jahal kata apa, cilaka punya dab-dab. Dia kata dia kena serang, dia penipu, dia kata. Akhirnya jom kata patah balik Abu Hussein. Dah alang-alang dah sampai, jom kita berpesta di Badar. Kita akan menjamu arak. Kita akan arahkan perempuan-perempuan ni untuk menghibur. Yelah kan berperang ni ada perempuan kan untuk nak hiburkan dia. Musyrikin Mekah lah. Sebelum perempuan-perempuan menghiburkan kita, siapa yang ketua menghiburkan perempuan ni? Menantu dia lah. Siapa dia? Ummul Khair, tak silap saya, isteri pada Ukrimah bin Abi Jahlin. Jadi berhibur di Badar sambil kita sembelih kita sembelih unta. Jadi pada ketika itu dia sembelih unta, dan nak tahu berapa jumlah tentera tersebut, satu hari ketika dia punya tukang masak ni, catering ni, ditugaskan untuk cari kayu nak masak unta, tiba-tiba berjumpa dengan sahabat Nabi, tentera Islam. Tentera Islam tanya, dia kata, kamu daripada kumpulan mana? Aku daripada kumpulan Abu Jahal. Kau ya betul-betul Abu Jahal ke Abu Sufyan? Abu Jahal. Dan akhirnya dia bawa pada depan Nabi SAW. Nabi tanya kepada dia, kamu nak masak ni, tentera Abu Jahal ada berapa orang? Tentera musyrikin ada berapa orang? Tak tahu. Kemudian Nabi tanya lagi, kamu masak satu hari berapa ekor unta? Dia kata tak tahu, antara 9 hingga 10 ekor. 9 hingga 10 ekor, dia kata. Bermakna orang Arab ni seekor unta dia boleh makan 100 orang. Kalau 10 ekor unta bermakna jumlah tentera 1,000 orang. Arab tuan-tuan, Arab seekor unta 100 orang. Saya masa belajar di Mesir dulu, ingat kan, kedutaan buat korban sembelih unta. 3 ekor unta boleh makan 6,000 pelajar di Mesir. 3 ekor unta. Arab tuan-tuan, seekor unta 100 orang. Kan? Punya kuat. Tak tahu lah, dia bukan makan darah lah kot juga kan. Jadi pada ketika itu jumlah yang ramai macam tu, maka panjanglah cerita perang Badar kan. Jadi sehinggalah tercetusnya perang Badar, dan sebelum berlaku perang tu Nabi SAW ni kata, melemah orang yang lemah Allah Ta'ala boleh kuatkan. Nabi naik atas bukit, kata Abu Bakar As-Siddiq, Nabi bubuh selendang dekat badan dia ni. Selendang macam selendang tu lah, macam serban kan. Kemudian selendang tu bila Nabi berdoa atas bukit ni, kata bukit ni angin kuat. Angin ni tolak 3 kali, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selendang ni jatuh. Maka pada ketika itu Nabi berdoa dalam keadaan menangis tengah panas tu. Nabi kata apa? Ya Allah, tolonglah kami tentera Islam ya Allah, yang tidak ada cukup kelengkapan ini ya Allah. Kalau kamu tak tolong kami ya Allah, innaka lam tu'bad abada, rasanya tak ada orang akan menyembah agama kamu lagi. Maka pada ketika itu Allah Ta'ala perintahkan malaikat turun secara, dengan kitab tafsir menyebut secara 5 peringkat. Peringkat yang pertama, Jibril turun bersama dengan 1,000 malaikat. Peringkat yang kedua, turun Mikail bersama dengan 1,000 malaikat tentera. Kemudian yang ketiga, Israfil turun dengan 1,000 bala tentera. Yang keempat, ada malaikat, ada mengatakan Malik, ada mengatakan Ridwan, turun peringkat sebanyak 5,000. Dalam riwayat menyebut bagaimana berlakunya perang Badar tu, Allah bagi pertolongan sehingga kan sahabat-sahabat Nabi ni bila berperang ni tuan-tuan, contoh dia perang tak pakai pedang, dia pakai apa? Pelepah tamar dia. Ambil pelepah tamar, ambil kayu ni kan, bila nak pukul dia, baru nak tetak, tiba-tiba kepala putus dah. Bila nak tetak macam ni, tiba-tiba rebah dah orang tu. Ini makna cerita pertolongan Allah
Ini bukan cerita magic ni tuan-tuan. Ni perang Badar. Lan tarawnaha, Allah turunkan malaikat. Bila tetap tiba-tiba jatuh kebah tu. Akhirnya tentera Islam mendapat kemenangan. Mana golongan yang lemah berjaya menewaskan golongan yang pada ikut strategi tuan, 1000 lawan 313, mana boleh menang. Kan? Tak boleh menang punya. Tak silat-silat hilang deposit tuan-tuan. Kalau tak silat-silat takkan menang punya. Jadi pada ketika itulah bagaimana itu tentera Islam dapat kemenangan. Ada yang separuh daripadanya yang dikenakan tawaran, ada yang dibagikan supaya pampasan untuk nak bebaskan diri, nak balik ke Mekah kan. Antaranya yang dibayar pampasan atau dipanggil diat, iaitulah pak saudara Nabi sendiri, nama dia Al-Abbas. Abbas bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi lah. Bila Abbas ni orang diamanahkan untuk jaga Nabi, bila Abu Talib mati, maka tugas untuk jaga Nabi siapa dia? Al-Abbas. Al-Abbas ni dia bagi tahu, dia kata pakcik kalau lepas boleh, tapi pakcik bayar diat lah, bayar pampasan. Pakcik mana nak ada duit, pakcik tak ada duit, tolonglah bebaskan pakcik. Tak ada duit pakcik. Tu yang pakcik sebelum pakcik pergi perang Badar ni, yang pakcik bagi tahu dekat isteri pakcik, kalau apa-apa jadi pada abang ni, duit ni ambil besarkan anak-anak. Cerita dia tuan-tuan, sebelum pergi perang Badar, Al-Abbas ni bin Abdul Muttalib, dia pesan ke isteri dia, ni duit abang ni nak pergi perang Badar ni, kalau apa-apa lagi berlaku ke abang, kalau abang mati ke, ni ambil duit ni, yang ni satu tong ni duit KWSP lah contoh dia kan, yang ni duit takaful AIA, ni duit tabung haji, ni dia apa, ambil duit ni gunakanlah untuk sebab hidup kamu. Tu yang pakcik bagi tahu tu dekat isteri pakcik, duit pakcik ni mana kamu tahu Muhammad? Allah bagi tahu aku. Mana dia? Allah beritahu Nabi Al-Abbas ni duit dia banyak, maka dia bayar pampasan, elok sampai di Mekah tuan-tuan. Sampai di Mekah terus Al-Abbas ni beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hijrah semula ke Madinah. Orang tanya, pasal apa kamu berhijrah ke? Kenapa kamu tak masuk Islam di Madinah? Kalau aku masuk Islam di Madinah, pada ketika itu bagaimana aku tidak aku Islam ni kerana apa? Kerana Muhammad ada di Madinah. Tapi bila sini aku beriman ni kerana Allah. Dan selama setahun tuan-tuan, selama setahun tu Al-Abbas ni lah yang menjadi spy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah tercetusnya perang Uhud. Panjanglah cerita dia pula perang Uhud ni kan. Jadi mana cerita dia itulah, dalam hadis ni sebut Allah Taala boleh melemahkan orang yang kuat, dia boleh melakukan, mana dia Allah Ta'ala boleh melakukan, sehinggalah tentera Islam dapat kemenangan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, jika sesuatu bala menimpa dirimu, maka berlindunglah dengan ucapan la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Tuan, ni dalam hadis ni sebut, hadis kursi ni sebut, kalau bala menimpa diri kamu. Tuan-tuan lepas ni jangan cakap pula, ustaz ni kalau zaman-zaman Covid ni cerita bala je. Dah, makna dia hadis yang kita baca ni. Selalu saya sebutkan bala-bala ni, dia kalau ataupun kita sebut bala ni kena pada orang Islam, dia panggil ujian. Kalau kena bukan orang Islam, dia panggil bala lah. Cuma kalau kena ke orang Islam ni pasal apa? Yang pertama, Allah Ta'ala nak bagi ibtila. Ibtila ni kasih sayang Allah. Allah Ta'ala kasih kepada kita. Yalah, mungkinlah kita ni makin lama makin jauh dengan anak isteri, makin lama makin jauh, maka Allah Ta'ala datangkan, dekatkan kita dengan anak isteri dan seumpama dia. Selama 3 bulan PKP tuan, banyak saya baru ni ceramah di KUAP, kumpulan wang persaraan awam ke apa ke, KAWP, dekat Empire, dulu dekat Empampak tu lah. Dia kata, betul lah ustaz, dia kata saya tak ada masa duduk rumah, dia kata kita pergi pagi balik tengah malam, kadang-kadang seminggu baru balik, tak ada masa. Bila 3 bulan ni ada masa duduk dengan anak, mana ke sayang balik. Dan itu yang pergi outstation. Yang tak outstation ni pun ada juga. Dia kata dengan anak-anak ni tak ada masa. Sebab apa? Sibuk dengan handphone. Sampaikan masuk viral kan satu cikgu hantar seorang budak, dia buat karangan aku sebuah handphone. Dia buat karangan. Cikgu tanya, pasal apa kamu buat aku sebuah handphone? Alangkah baiknya saya handphone. Pasal apa? Dia kata, sebab saya tiap-tiap kali pergi sekolah
Saya salah dengan ayah, ayah tak tengok muka saya. Saya balik sekolah, mak tak tengok muka saya. Saya balik malam-malam berkata, ayah tak tengok muka saya. Ayah tengok apa? Ayah tengok handphone. Kan kalah baiknya saya ni jadi handphone hari-hari. Ayah boleh tengok muka saya, mak boleh tengok muka saya. Pedih bunyi tuan-tuan. Lah, kadang-kadang kita nak tengok kontak tu, tengok muka tu, mak dengan anak dengan mak, anak dengan ayah ni nak kena tengok muka tu, boleh pahala tuan-tuan. Itu kasih sayang. Yang kedua, pasal apa Allah jadikan bala? Yang kedua, Allah Ta'ala datangkan kafarah kepada kita lah. Kafarah ni apa dia? Allah nak mendatangkan, nak menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkinlah dosa-dosa kita yang kita tak sedar. Dosa kita yang kecil-kecil ni banyak kan tak sedar. Banyak dosa mata, dosa telinga kita kan, dosa posting dengan orang lain. Kan saya dah dapat dua dah di orang mati lah cerita dia, orang kampung lah. Dia kata telah kembali ke rahmatullah sekian pada jam 6:30 pagi tadi. Allahu Akbar. Tengok siapa dia? Sepupu saya. Kita pun gegah nak balik lah. Elok baru sampai, baru 6-7 kilometer. Minta maaf, tak jadi mati. Astaghfirullahalazim. Saya kata, ni pasal apa, ingat main-main ke mati ni? Tak jadi mati. Saya pun patah balik. Elok patah balik. Kemudian tiba-tiba dia kata telah kembali ke rahmatullah. Cek betul-betul, saya tak balik lagi. Cek betul-betul dah meninggalkan betul, kata. Cek, dia kata dah confirm dah mati, dia kata. Kita pula ada urusan lain, tak jadi balik pula dah. Kejap mati, kejap tak mati, macam mana ni kata. Lepas tu dia kata takut-takut kematian ni ada istilah apa dia, ada masalah covid ke apa, dia daripada hospital Kuala Pilah nak kena hantar Seremban pula nak hantar. Dah last sekali besok pagi, tengah malam tu baru jenazah sampai. Tak apalah, izzatu. Yang kedua, ada seorang sahabat saya, kalau tuan-tuan kenal lah, dia di Melaka, Ustaz Hasbullah Ali. Ustaz Hasbullah Ali tengah-tengah ceramah, ada mengatakan lepas ceramah, ada mengatakan tengah ceramah tiba-tiba sakit dada. Bila sakit dada tergebah, bawa dekat hospital di Melaka. Dan doktor sahkan jantung dia tak berfungsi. Doktor sahkan jantung tak berfungsi, doktor tak sahkan mati. Sudah didapati telah kembali ke rahmatullah. Saya bawa balik ceramah masa malam tu. Telah kembali ke rahmatullah Ustaz Hasbullah Ali. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat pun pakat-pakat tanya apa semua, daripada pukul 9.30 tu sampailah pukul 11.30. Dimaklumkan Ustaz Hasbullah tak jadi mati sekali lagi. Tak jadi mati pula 2 kali istilah dia. Apalah kamu ni, kata. Banyak buat dosa, ingat mati ni main-main, dia kata. Tunggulah dulu. Orang kan hari ni gelong banyak sangat tuan. Suka nak posting benda-benda yang baru ni, posting tentang agung pula. Nang buti nang kui buti. Tak tahu nak kata lah, banyak benda kebaikan yang boleh kita buat. Saja nak cari hal juga manusia ni kan. Allahu Akbar kan. Ya, macam-macam lah kan. Itu dosa-dosa kita. Tak masuk dosa lain lagi tu. Selalu saya sebutkan, mungkinlah dosa kita naik kapal terbang. Dulu kau biasa ambil selimut kapal terbang, dosa tuan. Sudu kapal terbang, ke ada pengalaman naik kapal terbang? Kau biasa ambil dah ni. Mungkinlah tu dosa kita. Allah nak mengkifarahkan. 2. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala antara sebut para ulama, iaitulah nak menaikkan tarafkan bala. Naik taraf bala ni macam mana? Dunia ni kita kena dah. Mudah-mudahan akhirat Allah ringankan. Baik itu bala. Bila kena bala ni, maka segeralah ucap, banyakkan sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya nak bikin sikit gitu ya. 2 minit. Jika engkau sakit, maka ubatilah dirimu dengan bersedekah. Bila sakit ni, banyakkan sedekah. Kan saya ceritakan ada seorang di Riyadh, seorang orang Arab, dia ambil ammah daripada Indonesia. Kemudian dia, untuk rawat dia ni kena barah. Dia buat rawatan, dia bawa panggil untuk senang nak bawa pergi hospital, panggillah dia orang Indonesia. Kemudian orang Indonesia ni di Riyadh, cerita di Riyadh Arab Saudi. Orang Indonesia ni bila bekerja hari pertama, hari kedua, dia ni kerja 2 jam, lepas tu dia pergi, hilang entah ke mana. Kemudian datang pula. Kemudian kerja malam pula, hilang pula, panggil dia hilang. Kejap seminggu dia perhati, pasal apa kamu ni, dia kata. Patut dia kerja ni utamakan akulah sebagai majikan, tapi kenapa kamu buat kerja hal kamu sendiri? Kejap-kejap masuk bilik, kejap-kejap apa masalah kamu ni?
Rupa dia kata, dia beritahulah Ammar ni kata, oh, saya ni dia kata sebelum datang ke sini saya dah kahwin. Kemudian dah kahwin, dia kata saya mengandung, dapat anak. Dapat anak, tiba-tiba dapat surat tawaran bekerja di Riyadh. Jadi anak saya tinggalkan tu baru sebulan. Jadi dia kata bila sebulan ni yang menyebabkan dia punya punting payudara terpenuh air susu yang sepatutnya anak tu minum. Jadi pasal bila air apa dia perah buang air susu tu, perah buang air susu ni. Baru 2 minggu kerja. Perah buang air susu. Sebab apa? Saya tak mampu, sebab kesusahan hidup di Indonesia, terpaksa datang juga cari rezeki. Jadi saya terpaksa pisah dengan anak saya. Arab ni dia boleh dengar macam tu, Allahu Akbar, macam mana, macam ni susah dia kamu. Dia kata, akhirnya dia panggil ejen, dia ambil beli tiket, dia sedekah, dia kata kamu balik, kamu pergi uruskan anak kamu, jusukan anak kamu, ni duit gaji kamu untuk setahun. Dia bagi sedekah untuk gaji setahun kamu, setahun dia balik. Lepas tahun ni kalau okey dah anak kamu tinggalkan, datanglah sebelum balik ke sini. Tuan-tuan, selang 3 minggu lepas tu dia buat cek, barah dia hilang. Allah Ta'ala punya kerja. Sebab apa? Ni sedekah. Sakit, banyakkan sedekah, banyakkan bersedekah. Baik, disebut dalam hadis ni. Kemudian yang terakhir, jika musibah itu datang kepadamu, maka katakanlah inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Itulah hadis, pengajaran hadis ni. Mudah-mudahan ada 5 pengajaran ni, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita dalam golongan orang-orang yang sentiasa Allah Subhanahu Wa Taala bagi perlindungan baik di dunia dan juga perlindungan di akhirat. Wallahu a'lam. Ya, baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kasar atau kurang kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah, saya minta maaf pada kita sekian. Qul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.